Murid-murid, mari kita imbas kembali apa itu yang dikatakan karangan respon terhad ataupun disebut karangan pendek. Karangan ini bermaksud murid perlu merangka sebuah karangan yang pendek dan ringkas berdasarkan soalan. Karangan respon terhad ataupun disebut karangan pendek ini disoal dalam bahagian A kertas 2 Bahasa Melayu PT3. Murid-murid, 10 markah diperuntukkan untuk karangan pendek ini dan masa yang dicadangkan untuk bahagian ini hanyalah 15 minit. Murid-murid, ini ialah contoh soalan karangan respon terhad ataupun kita sebut karangan pendek. Contohnya, arahannya ialah berdasarkan maklumat yang disediakan, tulis karangan pendek yang panjangnya antara 50 hingga 80 patah perkataan. Contoh soalan ini ialah bertajuk lawatan ke kilang. Isi-isi yang telah diberikan contohnya ialah menimba pengetahuan, disambut oleh pengurus, mendengar taklimat, melawat kilang, melihat nanas-nanas dipotong dan juga pengetahuan baru. Murid-murid, ada beberapa panduan yang boleh murid-murid ikuti untuk menulis karangan pendek ini. Yang pertama, ikut urutan isi yang diberi. Maksudnya, sekiranya soalan itu isinya telah diberi dalam bentuk urutan, ikut sahaja urutan isi yang telah diberi supaya dapat memudahkan murid menulis isi. Tetapi sekiranya dalam soalan tersebut isi yang diberi tidak dalam bentuk urutan, maka murid-murid boleh memilih mana satu isi yang ingin dikemukakan dahulu. Yang kedua, gunakan semua isi yang diberikan. Ini sangat penting ya, kerana semua isi itu perlu ditulis, perlu dimasukkan semula dalam karangan, kerana jika tidak ada isi yang tidak ditulis, mungkin akan berlaku penolakan markah. Yang ketiga, pastikan ringkas dan pendek. Maksudnya di sini, pastikan ayat yang murid-murid tulis adalah padat, ringkas dan juga gramatis. Yang keempat, panjang karangan hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan sahaja. Kalau berpandukan kepada soalan, memang diminta 50 hingga 80 patah perkataan sahaja. Tetapi pada tahun lepas, tahun sebelumnya, ada murid yang tulis agak lebih panjang. Sebenarnya masih boleh, tetapi agak membazir masa sebenarnya. Mungkin dia tidak tolak markah untuk pada tahun itu, tetapi kita tak tahu pada tahun yang berikutnya. Tetapi mungkin akan berlaku pembaziran masa jika terlalu panjang masa yang diambil untuk menulis sebuah karangan yang hanya markahnya 10 markah. Jadi adalah sebaiknya murid-murid tulis karangan itu antara 50 hingga 80 patah perkataan sahaja. Dan kira jumlah perkataan dengan betul, kerana perkataan seperti contohnya SMK Tunku Putra mungkin tidak dikira sebagai 3 perkataan, tetapi hanya dikira sebagai 1 perkataan sahaja. Murid-murid, ini ialah contoh soalan karangan respon terhad seperti yang tadi kita lihat. Daripada soalan ini, kita boleh timbulkan beberapa persoalan supaya dapat membantu kita menulis karangan. Contohnya, soalannya berkaitan tentang lawatan ke kilang. Untuk menulis pendahuluan dan juga penutup tidak perlu terlalu panjang. Cukup satu ayat untuk pendahuluan dan cukup untuk satu ayat di bahagian penutup. Dan karangan ini boleh ditulis dalam satu perenggan sahaja kerana karangan ini tidak terlalu panjang. Apa isi yang boleh ataupun pendahuluan yang boleh kita tulis? Kita boleh mulakan dengan berkaitan dengan soalan ini, lawatan ke kilang. Kita boleh kemukakan isi berkaitan tentang bila lawatan ini diadakan, apakah tujuan lawatan ini diadakan dan siapa yang menganjurkan lawatan ini. Mari kita perhatikan soalan ini dan kita labelkan isi-isi yang telah diberi. Kalau kita lihat di sini, soalan yang tadi kita ajukan untuk jadikan pendahuluan tu tadi, bila lawatan, apa tujuan, siapa yang menganjurkan. Kalau kita tengok isi yang pertama ni, dia dah bagi menimba pengetahuan. Ini dah merujuk kepada tujuan sebenarnya dan menjawab kepada soalan yang tadi kita kemukakan tadi. Disambut oleh pengurus. Lawatan ke kilang, kita menimba pengetahuan, itu lebih kepada tujuan. Kemudian disambut oleh pengurus. Ini ialah aktiviti yang pertama apabila kita sampai ke kilang tersebut. Kemudian kita mendengar taklimat.
Ini ialah aktiviti kedua. Kemudian bila sampai ke kilang tu, lepas dengan taklimat, kita melawat ke kilang. Ini ialah aktiviti ketiga. Selepas itu kita melihat nanas-nanas dipotong. Ini ialah aktiviti keempat. Dan pengetahuan baru, ini ialah penutup bagi karangan ini. Mari kita perhatikan contoh huraian contoh karangannya. Murid-murid, ini ialah contoh jawapan karangan pendek berdasarkan tajuk lawatan ke kilang. Pada hujung minggu yang lalu, ini kita menjawab kepada persoalan bila lawatan ini diadakan tadi. Saya dan rakan-rakan telah menyertai lawatan ke kilang nanas. Kita kena masukkan subjeknya, siapa yang pergi lawatan ini dan ke mana kita pergi. Lawatan ke kilang, kalau ikut soalan dikata lawatan ke kilang. Jadi kita kena masukkan lawatan ke kilang mana, sebab berdasarkan isi yang kita baca tadi, kita dah nampak dia kata melihat nanas kan, jadi kita tahu ini ialah menyertai lawatan ke kilang. Kemudian kita masukkan ayat kedua, ini dah jadi pendahuluan lah. Lawatan ini dianjurkan oleh Persatuan Perniagaan sekolah saya. Ini menjawab kepada persoalan kita tadi. Lawatan ini dianjurkan oleh siapa tadi tu? Siapa yang menganjurkan ni? Okey, kita tulis kat sini. Lawatan ini dianjurkan oleh Persatuan Perniagaan sekolah saya. Okey, kemudian isi pertama, tujuan lawatan ini diadakan adalah untuk menimba pengetahuan berkaitan dengan pemprosesan nanas. Okey, tujuan lawatan ini diadakan. Kita nampak di sini isi pertama ialah menimba pengetahuan. Jadi kita masukkan di sini tujuan lawatan ini diadakan adalah untuk menimba pengetahuan. Okay, kalau sampai sini pun boleh. Sekiranya murid-murid rasa macam susahnya untuk membina ayat, ada murid yang mungkin dia boleh berkarya dengan begitu baik, tetapi ada murid yang agak susah untuk membina ayat. Tetapi kalau murid, yang penting ayat murid tu adalah gramatis, ada subjeknya, ada predikatnya. Jadi sampai sini dah cukup dah kalau untuk menimba pengetahuan bagi murid-murid yang lemah. Tetapi jika murid boleh menulis dengan baik, tidak ada salahnya kalau murid tambah di sini berkaitan dengan pemprosesan nanas, kerana kita dah tahu pun dalam cerita ni tadi kita melawat ke kilang nanas. Isi yang kedua, rombongan kami disambut oleh pengurus kilang. Kalau kita tengok isi kedua ni, dia tulis disambut oleh pengurus. Jadi dekat sini dia tak nyatakan siapa yang disambut oleh pengurus. Jadi daripada isi yang diberi ni, sebenarnya kita dah boleh tahu dah kita sebenarnya yang disambut tu kan. Jadi kita ni tak boleh cakap saya disambut, kita bukan pergi seorang-seorang. Jadi kita tulis rombongan kami telah disambut oleh pengurus kilang. Okey, masuk isi ketiga, mendengar taklimat. Okey, mendengar taklimat. Jadi siapa yang mendengar taklimat? Mestilah kami kan, ahli rombongan tadi tu. Jadi selepas itu, maksudnya kita masukkan sedikit tambahan di situ. Selepas itu kami mendengar taklimat daripada pengurus kilang. Dengar taklimat daripada siapa? Daripada pengurus kilang. Kemudian tengok isi seterusnya, melawat kilang. Ini ialah aktiviti ketiga dalam lawatan ni. Jadi kita masukkan di sini, kami dibawa melawat ke kilang. Okey, cukup sampai situ. Kemudian isi seterusnya, kita dapat melihat nanas-nanas dipotong. Jadi di mana agaknya kita dapat lihat nanas-nanas ini dipotong? Jadi tadi kita kata kita melawat kilang kan? Kita tambahkan di sini. Di kilang ini kami berpeluang melihat nanas-nanas dipotong, diproses dan ditinkan. Yang ini bagi murid yang boleh membina ayat dengan baik, sila boleh tambahkan apa isi yang kamu rasa sesuai. Contohnya macam ni, melihat nanas-nanas dipotong. Lepas tu kemudian didapat lihat pula diproses dan ditinkan. Tetapi sekiranya murid sangat lemah untuk membina ayat, sampai sini juga sudah memadai. Isi penutupnya, saya telah mendapat banyak ilmu dan pengetahuan baru. Pengetahuan baru ni berdasarkan yang diberi sahaja. Jadi yang ini yang telah kita tambahkan. Saya telah mendapat banyak ilmu dan pengetahuan baru daripada lawatan bermakna ini. Cukup. Cukup untuk 10 markah. Baik, berdasarkan contoh yang telah diberi tadi,
Cikgu mohon kerjasama murid-murid semua supaya cuba membuat latihan karangan respon terhad ini berdasarkan soalan yang telah dikemukakan di sini. Berdasarkan maklumat yang disediakan, tulis karangan pendek yang panjangnya antara 50 hingga 80 patah perkataan. Isinya berkaitan tentang bercuti ke Melaka. Kalau kita lihat di sini, isinya berkaitan dengan cuti persekolahan, bercuti di tempat menarik, di Zoo Melaka, berasa teruja, kemudian pelbagai jenis haiwan, melawat ke tempat bersejarah, dan juga merakamkan gambar-gambar, kemudian membeli cenderamata, kemudian berasa gembira, dan akhir sekali pengetahuan dan pengalaman yang menarik. Okey. Baik, jadi mohon kerjasama murid-murid supaya dapat cuba menulis karangan pendek 10 markah ini dalam masa yang dicadangkan kurang lebih 15 minit, dan kemudian kamu boleh hantar kepada guru untuk ditanda. Boleh tulis di kertas kajang, kemudian tulis di kertas kajang, kemudian kamu ambil gambarnya dan hantar kepada guru untuk disemak. Sekian dulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi pada pembelajaran seterusnya. Terima kasih.